بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, Alhamdulillah, malam ni sekali lagi kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, dan semua yang kita lakukan daripada yang baik-baik ianya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih lagi pada hadis yang ke-38 insya-Allah. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah berkata, dia kata, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia telah berkata, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Dan tuan, ni pengajaran yang pertama yang dipesan oleh Allah Ta'ala. Yang ni kita dah terang dah, cumanya kita ulang sikit sebelum kita masuk kepada ibarat hadis yang berikutnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sebut man 'ada li waliyan, siapa-siapa dia yang bermusuhan dengan wali-wali aku, kata Allah Ta'ala. Tanda siapa dia wali-wali Allah Ta'ala? Sekali lagi kita ulang,
Wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah insan-insan yang saleh. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang tu yang dimaksudkan sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia bukannya berlaku perkara-perkara yang luar biasa atas dia. Jangan sampai satu masa esok, tuan-tuan, bila kita tengok ada orang yang dia ada kelebihan yang luar biasa, maka kita terus nak claim dia sebagai wali Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang tu bukan dia punya penanda ukur dia. Penanda ukur wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu masa Syekh Abu Yazid Al-Bistami rahimahullahu ta'ala, bila orang beritahu kepada dia, wahai Syekh Abu Yazid, lah ni dekat masjid ada seorang wali Allah, mari kita pergi jumpa dengan dia. Kita minta doa, kita minta nasihat, kita minta apa-apa kebaikan daripada dia. Tanda kita bila kata orang tu wali Allah Ta'ala, kita pun nak pergi. Tapi kita kena ingat, dia punya penanda ukur dia bukan perkara luar biasa. Tuan-tuan, penanda ukur dia orang saleh. Dan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Yazid Al-Bistami rahimahullahu ta'ala, dia pergi. Dan bila dia pergi sampai dekat pintu masjid, dia tengok orang tu, maka dia tak jadi nak pergi, dia patah balik. Dan lalu orang tanya dengan Syekh Abu Yazid Al-Bistami, wahai Abu Yazid, kenapa kamu tak jadi nak jumpa dengan orang tersebut? Dan kata Syekh Abu Yazid Al-Bistami rahimahullahu ta'ala, kerana aku nampak dia berludah pada arah qiblat. Dan berludah pada arah qiblat adalah perkara yang dimakruhkan. Dan dia taklah sampai kepada peringkat haram, tetapi makruh. Dan maka Abu Yazid Al-Bistami dia kata apa? Kalau orang ni benar adalah orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka sudah pasti dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan pada syarak. Dan maka wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ianya adalah orang-orang yang saleh dan juga orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan bagaimana pula? Ada sebahagian daripada orang yang diklaim dia adalah wali Allah, tetapi kita tengok seumpama orang yang tidak siuman. Itu lagu mana pula? Dan tapi orang mengakui bahawa dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau adalah wali Allah Ta'ala yang jenis macam tu, yang disebut sebagai waliul majzub. Dan wali majzub ni, akal dia tak ada di tubuh badan dia. Akal dia telah pun ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi macam mana dengan orang yang lagu ni? Dan kalau orang yang macam tu, maka kita tak boleh nak pergi belajar dekat dia. Dan kita tak boleh nak ambil manfaat daripada dia. Biarlah dia dengan keadaan dia dan kedudukan dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi yang kita pergi belajar, yang kita pergi ambil manfaat ni daripada siapa? Orang saleh, kemudian orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, kemudian dia tidak sebagaimana waliul majzub yang kita sebutkan tazak ni. Dan bahkan ulama menyebut, kalaulah kita pergi belajar kepada seorang wali yang majzub, haram hukum dia. Dan tak boleh. Pasal apa? Dan kerana pada waktu tu dia punya akal dia dan juga hati dia telah pun pergi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi macam tu.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, man 'ada li waliyan, siapa-siapa dia yang bermusuh dengan wali-wali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala kata adzantuhu bil harbi, kamu kena ingat, aku mengisytiharkan perang ke atas diri dia, kata Allah Taala. Dan tu pasal apa dia sangat dimurkai oleh Allah Taala? Kerana apabila kita bermusuh dengan wali Allah Taala, maknanya kita bermusuh dengan perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan, maknanya kita telah bermusuh dengan orang-orang saleh, yang mana saleh ni ianya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi tak boleh, kita tak boleh rasa benci pada kebaikan. Tuan-tuan, kita tak boleh rasa tak suka kepada orang-orang yang saleh, para wali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita bermusuhan, kita tak suka, ingat Allah Ta'ala dia isytiharkan perang ke atas diri orang tersebut. Dan bagaimana Allah Ta'ala dia perang kepada hamba-hamba dia? Dan macam-macam cara. Semuanya pada biyadillah. Ianya adalah pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tengok bagaimana kaum 'Ad dan juga kaum Thamud. Dan semua habis dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka ni ada teknologi yang begitu maju. Tanda tengok teknologi kaum 'Ad dan juga kaum Thamud. Antaranya, peninggalan kaum Thamud di Petra, Jordan. Tanda dengar bagi elok, bukan Jitra, Petra. Kan? Petra, Jordan, bukannya Jitra Kedah. Bukan, Petra, Jordan. Tanda dia ada satu bukit, yang mana bukit tu mereka pergi ukir, mereka pergi tebuk. Dan tuan, dalam tu ada rumah, dalam tu ada market, dekat dalam tu ada tempat riadah, dekat dalam tu ada stadium. Dan tuan, boleh tak kita imagine, boleh tak kita fikir macam mana pada zaman tu dah ada teknologi, orang yang boleh bentukkan satu gunung, satu bukit. Dan zaman tu bukannya zaman canggih sebagaimana pada hari ni. Dan nak ceritanya majunya mereka ni. Dan tapi pi ke mana kaum 'Ad dan juga Thamud ni? Dan semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam tu juga Namrus dibinasakan oleh Allah Taala. Macam tu juga Firaun dan juga para pengikut dia. Semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi macam-macam cara Allah Subhanahu wa taala dia boleh perang kepada siapa? Hamba dia. Ini bahaya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia sebut pula berkenaan dengan apa? Dan pada minggu yang sudah kita sebut, Allah Subhanahu wa taala dia beritahu yang mana manusia dia boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Taala. Tuan-tuan nampak tak apa yang Allah Taala nak sampaikan dekat sini? Tuan-tuan, satu, Allah Taala dia nak habaq kat kita golongan wali Allah, yakni golongan orang saleh, golongan orang yang dekat dengan Allah istimewa. Tuan-tuan, ni mula-mula yang perlu kita tahu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu pi bermusuh dengan wali-wali aku, adzantuhu bil harbi. Kamu kena ingat, nanti aku akan perang ke atas kamu. Tuan-tuan, maknanya apa? Mereka ni dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bela orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa dia yang saleh, siapa-siapa dia yang menjauhkan diri daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, yang ni adalah orang yang saleh, orang yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu, kalaulah untuk jalan rezeki, kalaulah untuk jalan kebaikan, tuan-tuan, ialah kita ni usaha ada macam-macam cara. Ada orang yang dia nak dapatkan rezeki, niaga. Tuan-tuan, ada orang yang dia nak dapatkan rezeki, dia buat macam-macam bisnes, dia buat macam-macam usaha untuk mendapatkan rezeki. Tuan-tuan, sama juga kalau dia nak bagi keluarga dia tenang, kalau dia nak keluarga dia ni sakinah dan juga mawaddah, hidup dalam keadaan orang kata percintaan yang tenang, dan dia boleh hadir macam-macam kursus, macam-macam motivasi. Dan tapi perkara yang paling asas, yang ni tak ada modal ni. Kalau kita pi nak apa ni, nak berniaga, dan nak berniaga ni kena ada modal. Dan kalaulah kita nak pi masuk motivasi, motivasi pun, kadang-kadang satu kepala depa picas sampai RM150. Balik tak bahagia juga. Kan? Contoh. Dan apa dia perkara yang paling asas untuk kita mendapatkan kebaikan? Tuan-tuan, ni adalah kuncinya. Kunci kepada rezeki, kemudian kunci kepada kebahagiaan, kunci untuk kita keluar daripada segala masalah yang senantiasa ada dekat atas kepala manusia. Dan kita semua ada masalah. Tak ada orang yang tak ada masalah. Pasal apa? Kerana kita selalu sebut, hidup ni dia adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekalipun dia senang, senang itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau dia susah, dan susah lebih-lebih lagi lah. Yang tu adalah ujian berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi apa dia punya kunci dia? Kunci dia Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila amalan salihah min zakarin aw unsa. Siapa-siapa yang beramal saleh daripada orang lelaki ataupun daripada orang perempuan, tuan-tuan, dia beramal saleh kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena ingatlah, saya selalu sebut benda ni. Sebab orang ni, tuan-tuan, bila dia nak berubah, kadang-kadang dia berubah tu, apa ni, kalau dia ada kerja elok, dia pergi tinggal kerja dia. Tuan-tuan, dia duk ingat, bila berubah ni, dia kena tukar pakaian dia. Dia kena pakai jubah. Kan, pasal apa? Dia nak berubah ni. Dan macam-macam lah perubahan hak yang dia duk buat. Dan dalam perkara dunia ni, selagi mana ianya dihalalkan oleh Allah Ta'ala, falyatafaddal, orang Arab kata. Tuan-tuan, lakukanlah. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, kalaulah dalam soal dunia, maka kamu lebih tahu berkenaan dengan dunia kamu. Dan ni dalam hal keduniaan kita, selagi mana dia dihalalkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap baik perkara tu, tuan-tuan, maka kita boleh lakukan dia. Terutamanya dalam kita berpakaian. Tuan-tuan, pakaian ni Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Imam Ghazali kata, berpakaian itu adalah menutup aurah, sitrul aurah, ianya adalah menutup aurah. Tuan-tuan, jadi dia nak pakai baju apa pun tak kisah. Kan? Tuan-tuan, tadi ni saya pergi satu majlis, majlis orang kahwin lah. Saya pergi tadi. Di apa tu, di Titi Gajah ni, di apa tu, di Dewan Titi Gajah tu lah. Kan? Bila kita masuk ke dewan, semua orang tak kenal kita, kata sampai hati yang bomoh ni. Dia tak kenal kita. Dan tak pasal apa yang jadi tak kenal itu. Dia kata, biasa ustaz pakai jubah, dia kata. Biasa tengok ustaz ni pakai jubah, dia kata. Tapi hari ni elok kan, dengan baju batik, dengan seluar selek. Hari ni kan.
Masya Allah. Biasa pakai jubah, dia kata. Dan nak cerita, nak abang, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dalam berpakaian ni, yang diperlukan, yang menjadi tujuan adalah sitrul aurah, adalah menutup aurah. Dan bila mana dia dah tutup dia punya aurah dia, melepasi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi itu apa yang perlu kita buat ni? Amal saleh. Dan perkara-perkara kebaikan yang tu yang kita nak kena duk buat. Dan maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, man amila amalan salihah. Ni kunci. Siapa-siapa dia yang beramal saleh, min zakarin au untha, daripada lelaki dan juga daripada orang perempuan, dia beramal saleh, dia banyak buat kebaikan. Dan tengok apa Allah Ta'ala kata, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami beri kepada mereka itu kehidupan yang sangat baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kata kehidupan ni semua sekali lah. Rezeki bahagian daripada kehidupan. Dan kebahagiaan dalam keluarga bahagian daripada kehidupan. Kemudian kita boleh keluar daripada masalah, ini bahagian daripada kehidupan kita. Dan maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kalaulah orang lelaki ataupun orang perempuan, dia pergi buat amal saleh, dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan ni kita sebut dah minggu Zuhdah ni. Dan Allah Ta'ala abad, para wali Allah ni istimewa. Dan Allah Ta'ala tunjuk pula, hang nak jadi istimewa lagu ni, kata Allah Ta'ala. Dan dengan cara macam mana? Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidak ada perkara yang lebih aku suka daripada hamba aku. Ketika mana dia nak mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, hanya dengan perkara yang aku fardukan ke atas mereka, kata Allah Ta'ala. Dan yang ni kita buat dah, tapi kita tak sedar. Kita dah semayang 5 waktu, kemudian kita dah puasa, dan kita dah keluarkan zakat, kita dah pi umrah, dan juga kita dah pi haji. Dan insya-Allah kita adalah orang yang beramal saleh dan meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka dia adalah orang yang telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka ni jalan dia. Tidak ada apa ni jalan yang paling Allah Ta'ala suka, melainkan bila mana dia buat perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri dia. Baik. Kemudian Nabi sebut lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Yang ni tambahan pula ni. Dan senantiasalah hamba aku itu yataqarrab, dia mendekatkan dirinya ilayya, kepada aku, kata Allah Ta'ala, bin nawafili, dengan perkara-perkara yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang buat perkara yang disunatkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita ada semayang fardu, ada semayang sunat. Dan kita ada qiyamul lail, kita ada tahajud. Kalau mengeluarkan harta, ada yang keluar wajib, ada yang keluar sunat. Yang wajib zakat, yang sunat itu adalah infak fi sabilillah, keluarkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka Allah Ta'ala sebut, senantiasalah hamba aku ni dia mendekatkan diri kepada aku dengan perkara-perkara yang disunatkan kepada dia, dengan nawafil, dengan mendirikan sembayang-sembayang sunat, hatta
hatta uhibbah, sehinggalah aku jadi kasih, sehinggalah aku sayang kepada dia. Dan tuan, maknanya orang yang buat perkara yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, maka dia akan mendapatkan apa? Kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bila dia dah dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kasih kepada dia. Dan tuan, pada masa tu tak ada lagi dah. Nikmat yang lebih besar daripada nikmat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Dan tuan, kata Imam Ibnu Athaillah, bila mana seseorang diberikan maqam. Dan kita faham maqam ni kubur lah. Dan maqam ni sebenarnya maksud dia apa? Maksud dia tempat. Maksud dia adalah kedudukan. Tapi kita orang Melayu ni, bila kata maqam tu dia merujuk kepada kubur. Padahal dalam bahasa Arab kalau kata kubur, kubur lah, qabr. Nah, ataupun dalam bahasa Yaman, dalam bahasa Hadramaut, dia kata apa? Dia kata turbah. Ni bahasa-bahasa ni lah. Tapi kita kalau kata maqam ni kira kubur. Tapi maqam ni dia bermaksud kedudukan. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, siapa-siapa yang diberikan Allah Ta'ala maqam, dia diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ni adalah maqam. Dia buat perkara fardu, kemudian dia tambah pula dengan perkara-perkara yang sunat, sehingga Allah Ta'ala kasih kepada dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nak jadi orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala ni bukannya apa ni susah. Dia bukannya susah. Dan semua orang dia berpeluang untuk masuk di dalam pintu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah ulama menyebut, jangan kamu hina manusia, kata ulama. Pasal apa? Kerana kata ulama, Allah Ta'ala menyimpan para wali-walinya di dalam segenap manusia. Dan ni kita tak tahu ni. Dalam ramai-ramai ni kita tak tahu siapa dia. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tengok zahir macam ni, yalah saya lah hak mulia. Kan? Pasal apa? Oh, cakap hadis. Kemudian kita beri nasihat kepada orang. Kita mengajak pada orang, kita lah yang tertonjol pada waktu ni. Tuan-tuan, tapi dalam perkiraan Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu mana dia amal kita ni yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama sebut, jangan pandang rendah pada manusia, kamu jangan hina manusia. Kerana apa? Kerana Allah menyimpan hamba-hambanya yang saleh daripada segenap manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa ni? Subhanallah. Pernah ada satu orang tok guru lah. Masya-Allah tabaraka. Saya mengaji dengan dia kitab hikam. Kan? Jadi dia pesan lah, bila kita jumpa dengan dia, yalah guru ni dia pesan kan murid, bila hang mengajar elok-elok dia kata. Kemudian kena banyakkan bergantung, pegang Allah Subhanahu. Nak buat apa pun juga pegang Allah Ta'ala. Tanda dia cerita pengalaman dia. Masa dulu ni dia nak buka pondok. Tuan-tuan, dulu ni masa dia nak buka dia punya pondok. Tanda biasalah, bila nak buka pondok, bila nak buka madrasah, samalah. Nak kena ada dia punya modal juga. Tanda jadi satu hari dia telah dipanggil oleh satu orang kaya. Dan dia ni adalah pemilik kepada satu syarikat. Jadi ajaklah masa tu bulan puasa Ramadan. Jadi ajaklah ini semua sekali lah kan.
tok guru, kemudian anak-anak pondok apa semua, ajaklah makan buka puasa dekat rumah dia. No, ni dia nak cerita, dia nak nasihat kat saya ni akhlak, kan? Akhlak. Dan juga dia nak habaq tok guru nak habaq dengan kita ni supaya senantiasa berbaik sangka dengan orang. No? Tuan-tuan. Jadi dia cerita masa buka puasa. No? Masa buka puasa yang masa buka puasa orang dah azan sekali buka puasa. Bila buka puasa tuan-tuan, geng-geng yang pakai serban apa semua ni, kan? Maksudnya geng-geng anak-anak pondok ni, orang-orang azan tengok makanan sedap-sedap, maunya tak kan? Nasi biryani lah, nasi bukhari lah, nasi langgak lah, apa semua sekali ni. Dan orang azan ni dia tak ada nak makan kurma dah yang pakai jubah ni. Kan? Tak ada nak makan kurma dah. Dan terus ambil nasi makan apa semua sekali. Dan tapi tang dia ni dia ambil kurma 3 biji. Kemudian dia minum air kosong, dia sembang. Kan? Ustaz tak apa lah, ustaz makan. Dia kata, anak-anak semua makan, tak apa. Makan, dia kata. Jadi bila ditanya oleh Datuk, apa ni tak makan kan? Tak apa, saya nanti lepas mayang nanti, dah terawih apa semua, biasanya waktu tu lah baru saya makan. Kalau tak berat sangat, dia kata, kalau tak berat sangat, dia kata tak boleh nak terawih, nanti malam susah nak bangun. Nampak? Subhanallah, kita tak tahu tuan-tuan bagaimana kedudukan seseorang pada sisi Allah. Sebab itu ulama kata jangan kita buruk sangka kepada manusia. Kerana apa? Kerana Allah menyimpan orang-orang soleh daripada keseluruhan manusia yang dia jadikan, kata ulama. Kemudian kata ulama lagi, Allah Subhanahu wa taala menyimpan keburkaan dia di dalam dosa yang dia murkai. Dan kan maknanya apa? Dosa ni kita tak boleh pandang ringan. Dan kan dosa ni tak boleh kita ambil ringan. Sebab kita tak tahu di manakah dosa yang bila kita buat menyebabkan kita akan jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kan kita tengok sebagaimana Bal'am bin Ba'ura. Dan Bal'am bin Ba'ura ni, Masya Allah, kalau dia berdoa kepada Allah Ta'ala, belum sempat doa tu habis. Dan ni keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada Bal'am bin Ba'ura. Dan sebelum dia menghabiskan doa dia, Allah Ta'ala mengabulkan doa dia dengan segera. Subhanallah. Dan cepat doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dan tapi dia mati ke mana? Dia mati je. Dia mati kufur. Dan dia mati, mata dia terkeluar, lidah dia terkeluar panjang. Dan dia tak sebut apa-apa nama Allah ketika mana dia menghadapi kematian dia. Kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka demikian Allah Subhanahu wa ta'ala dia buka pintu untuk kita menjadi apa? Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala habaq lagi. Nabi riwayatkan apa yang Allah Ta'ala sebut. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada seseorang. Tuan-tuan tengok. Bila Allah Ta'ala kasih kepada satu-satu orang. Tuan-tuan ingat peluang ni bukannya untuk ustaz saja. Dia adalah untuk semua orang. Yang awam baik ataupun yang belajar agama baik. Bila mana dia buat perkara ni, dia masuk dalam pintu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tengoklah, bila mana dia dikasih oleh Allah Ta'ala, fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku kasih kepadanya, maknanya orang-orang yang buat perkara yang fardu kemudian dia tambah dengan perkara hak yang sunat. Bila mana aku kasih kepada hamba aku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kata Allah Ta'ala. Dia mendengar, mengikut apa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Dan tuan, maknanya apa? Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih ni,
dia akan dengar perkara-perkara yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya pendengaran dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala kata lagi, wa basarahu alladhi yabassuru bihi, dan dia melihat dengan apa yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Tuan-tuan, maknanya dia akan melihat penjagaan mata dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak ada riang nak tengok perkara-perkara lain melainkan perkara yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Kemudian kata Allah Taala lagi, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya itu bergerak biha, ianya adalah dengan apa yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya akan bergerak mengikut apa yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masya-Allah, ini keistimewaan yang akan didapatkan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mendengar apa yang didengarkan oleh Allah Taala, dia melihat dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah Taala, tangan dia bergerak, kaki dia bergerak. Dan semuanya adalah mengikut apa yang Allah Ta'ala gerakkan pada dia. Maknanya apa? Seluruh anggota tubuh badan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu dalam kitab penawar bagi hati, kan? Biasa kita baca kitab ni yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Dan kitab yang hebat ni, penawar bagi hati ni, dia berkenaan dengan 7 anggota manusia. Tuan-tuan, jadi diurailah satu-satu. Cumanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili buat kesimpulan. Pasal apa yang dia sentuh tentang 7 anggota ni? Dan dia kata, mana-mana manusia yang terjaga 7 anggota ni, tuan-tuan, maka jadilah dia kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Tuan-tuan, akan masuklah dia daripada pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala sebut tentang perkara ni. Orang yang bertakwa kepada dia, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka adalah orang yang berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala. Kemudian wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang diberikan kejayaan, kata Allah Ta'ala. Dan tengok apa kata dalam tafsir Jalalain. Dan ulama kata kejayaan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa ini adalah kejayaan dunia dan juga kejayaan di negeri akhirat. Tuan-tuan, maknanya dia sapu semua. Dunia pun dia boleh, kemudian akhirat juga dia dilepaskan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, masya-Allah. Maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tuan-tuan, saya teringatlah bila benda ni pengalaman. Tuan-tuan, saya dulu ada kawan ni subhanallah. Kawan, dan dia ni seorang kawan yang baik. Kita menjadi saksi dia adalah orang yang baik. Dia ni suka mengaji dengan tok-tok guru masa di Mesir dulu ni. Tuan-tuan, satu hari bila dia nak pergi ke Iskandaria, daripada Kahirah ke Iskandaria, tuan-tuan, ambil masa 4 jam daripada Kahirah, kota Kairo, pergi ke Iskandaria, ambil masa 4 jam. Jadi satu hari bila dia nak naik kereta api, dan sebab dia nak jumpa dengan tok guru dia. Siapa dia? Syekh Ibrahim Al-Kattani hafizahullah ta'ala. Ni guru kami, salah seorang daripada muhaddis, ahlul hadis besar di Mesir. Dan jadi dia nak pergi jumpa lah, kan? Nak pergi Iskandaria, nak naik kereta api. Barang dah siap-siap macam kita lah, kan? Nak musafir,
Malam tu dah siap dah. Semua sekali dah pack dah barang-barang semua sekali. Cadangnya nak ambil kereta api pertama biar sampai awal. Tuan-tuan, tapi bila dia apa ni? Keesokan paginya, bila dia bangkit daripada tidur dia, tengok-tengok dah pukul 10 pagi ya. Kan? Kereta api patutnya bergerak pukul patutnya bergerak pukul 8.30 pagi. Tapi dia bangkit pukul 10 pagi. Tuan-tuan, jadi tak boleh nak naik kereta api awal lah. Terpaksa naik kereta api lewat. Tuan-tuan, maka apa ni tak apa, reba sajalah. Lewat pun lewat lah. Kan? Pukul 12 baru dia boleh bergerak. Tuan-tuan, rupa-rupanya apa? Kereta api yang pertama tu masuk dalam TV malam. Nah, masuk dalam televisyen, masuk dalam berita, kata apa? Kereta api yang pertama pagi tadi yang bertolak daripada Kairo ke Iskandaria, tuan-tuan, meletup di tengah jalan. Nampak? Tuan-tuan, Allahu Akbar. No? Hari ni anak dah 4-5 orang. Cuba tuan-tuan bayang tengok kalau dia meletup masa tu, agak-agak guna. Jangan kata 4 orang anak kan. Nikmat kahwin pun tak boleh sempat rasa. Nampak? Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, mereka hidup dalam apa? Hidayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir, wa in sa'alani la u'tiyanna. Bila dia minta pada aku, kata Allah Taala, orang yang dikasihi oleh Allah Taala, bila dia minta dengan aku, la u'tiyanna, aku beri kat dia. Wala in ista'adzani, bila dia minta perlindungan daripada aku, la u'idzanna, aku pasti akan melindungi diri dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya sampaikan riwayat yang lain pula yang akhir ni. Tuan-tuan, Allah Taala kata apa dalam riwayat Muslim? Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tambah lagi pada hadis ni. Tuan-tuan, Allah Taala kata apa? Bahkan kata Allah, ketika mana aku nak mencabut nyawa dia, aku teragak-agak, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah teragak-agak nak cabut dia punya nyawa dia. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok Tok Guru kita panjang usia dia. Tuan-tuan, dalam panjang usia, dalam keadaan beribadat pula pada Allah Ta'ala, berkhidmat pula untuk masyarakat, umur panjang. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, ketika mana aku nak cabut nyawa dia, aku pun teragak-agak, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, teragak-agak ni, dia bukan sebagaimana teragak-agaknya kita, tidak. Tetapi maksudnya apa? Allah memuliakan bagi orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih dia. Tuan-tuan, adakah dia tidak kena kematian? Dia mati juga. Tuan-tuan, bahkan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Kematian bagi kekasih Allah adalah kemuliaan bagi dia. Tuan-tuan, maunya tak mulia, bila dia dipindahkan ke alam baqa, tuan-tuan, roh dia akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Pada hari kiamat esok, dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa hayat dia di dunia, tuan-tuan, dia diberikan segala kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi hadis ni dia beri harapan dekat kita. Subhanallah. Tuan-tuan, buat benda fardu, kemudian buat perkara yang disunatkan pada jarak, tuan-tuan, kita akan jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis hadis yang ke-38. Nanti pada minggu depan kita masuk pula pada hadis yang ke-39, insya-Allah taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.